Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hajah Siti yang telah mempengerusikan majlis kita pada pagi ini. Yang Ustazah hormati sekalian ahli jawatan kuasa Biro Muslimah Masjid Al-Khairiyah Seri Gombak, yang Ustazah rindui, siapa agak-agaknya? Yang Ustazah rindui acik-acik, akak-akak, adik-adik, lagi nenek-nenek. Tak nampak ni nenek ni, ya, sebab semua bertutup. Ya, gigi palsu tinggal pun tak apa. Ya, Masya Allah, apa khabar semua sahabat-sahabat, tuan-puan? Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kita ruang dan keizinan untuk memakmurkan hati kita dengan ilmu. Allah bagi kita peluang dan keizinan untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan majlis ilmu. Ya Allah, beri lagi kita kesempatan dan keizinan untuk kita bersilaturahim melalui majlis ilmu. Ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu nak cuba hitung nikmat Allah, kamu takkan dapat hitung. Banyak sangat. Dan hari ini kita sedang berada dalam majlis yang penuh dengan kenikmatan dan kelazatan. Rabbi zidna ilman nafi'a, Rabbi zidna ilman nafi'a, Rabbi zidna ilman nafi'a. Wahai Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang Engkau terima ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-puan semua sihat ke? Alhamdulillah. Ya, sakit lutut sikit tu, itu bergurau je. Itu gurau-gurau je. Sakit belikat sikit tu gurau-gurau, tak payah mengeluh-ngeluh. Tu hanya gurauan sikit. Ya, jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan asbab kesihatan yang Allah berikan kepada kita semua, kita dapat hadir pada hari ini. Ya, umur kita ni tak jauh ni puan-puan. Lebih kurangnya ni 60 tahun. Ya, lebih kurang 40, 50, 60. Ya, ada yang 20 tak kat sini, angkat tangan. Maaflah dek, ya, dah bertutup ni tak nampak dah ke 20-an dah tu. Ya, ada yang 20, 30. Alhamdulillah, ya, kita sama-sama berada dalam majlis ilmu, diberikan nikmat kesihatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimah yang dikasihi sekalian, tajuk kita pada pagi ini, siapa tahu tajuk? Lulus. Markah penuh. Ya, oh ada kat belakang. Oh, patutlah, ya. Patut markah penuh, meniru nama itu. Ya. Ada kat belakang. Ustazah tadi pun ternampak juga nak datang sini. Ustazah bukan orang jauh dengan Seri Gombak, kita berjiran. Ya, berjiran. Tunggu ustaz hantar, ustaz tak balik-balik tadi.
daripada kuliah subuh. Lama betul kuliah subuh kan. Ya. Jadi ustazah bawa kereta sendirilah, dekat kan, ya. Alhamdulillah, tadi nampak dalam perjalanan ada banner, ya. Dan nampak tajuk kita adalah cabaran ataupun cabaran keluarga pandemik. Dan sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah, ya, biiznillah, biaunillah, ustazah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan ilham, ilmu yang terbaik insya-Allah untuk sama-sama kita kongsikan pada pagi ini demi kebahagiaan, ya, keluarga kita, masyarakat kita, dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, muslimin muslimat memang dah ada buku dengan pen kan? Itu memang ustazah galakkan untuk mencatat setiap kali kita ada kuliah. Tak apa, yang lupa jangan balik pula. Ya, baliklah ustazah, tak bawa buku kan, ya. Tak apa, ambil pengajaran. Lepas ni kena ingat, kita pergi majlis ilmu, kita bawa buku dengan pen. Ataupun mungkin tuan-puan boleh catat dalam handphone, ya. Ataupun banyak lagi lah, ataupun nanti tengok balik rakaman, salin semula. Yang penting nun wal qalami wa ma yasturun, ia kena catat. Jangan tak catat apa-apa yang kita pelajari. Baik sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, keluarga ini sebuah nikmat yang sangat besar. Seorang ibu, tuan-puan sekalian, dia sanggup berjuang dan berkorban sebab nak jaga keluarga. Setuju tak? Acik punya setuju tu lain macam tu. Ada yang tersirat ni cik. Ya, kita tu kan ada kekuatan sebagai seorang isteri dan ibu kalau namanya nak jaga keluarga. Ada mak-mak tuan-puan sekalian sabar dia, sanggup dia sabar. Kadang-kadang hati dia terluka. Kadang-kadang badan dia yang penat. Kadang-kadang dia yang menanggung sakit. Tapi demi untuk sebuah keluarga, mak tu sanggup, ayah tu sanggup. Tak apalah, tak nak gaduh-gaduh lah. Kalau gaduh-gaduh, tempias dia. Tempias tak? Ada tak tempias? Kalau mak marah-marah, tempias tak? Tempias basah, loncon kata orang Negeri Sembilan, ya. Bukan tempias lagi dah, lencun. Jadi kita tu sahabat-sahabat, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, jauh yang kita pandang juga atas nama nak jaga keluarga. Tak apalah, mak sabar je lah, mak tak nak berantakan, mak sabar je lah, mak tak nak sekarang ada pula anak yang keluar daripada rumah ni merajuk dengan mak, merajuk dengan abah. Ini adalah satu hakikat sahabat-sahabat sekalian, bahawa seorang wanita itu, Masya Allah, Subhanallah, Allah kurniakan dia satu kekuatan, kesabaran, ya, untuk apa dia? Menjaga keluarga. Yalah, dah jaga elok-elok anak dalam perut kan, takkan dah keluar pula tak dijaga. Setara dalam perut pun kita jaga, ni kan keluar tak jaga. Jadi alhamdulillah, ustazah beranggapan sahabat-sahabat, tuan-puan yang hadir dalam majlis ini ataupun yang mengikutinya secara live sekarang, sememangnya golongan muslimah, ibu atau ayah yang memang sangat mementingkan nilai kekeluargaan dalam kehidupan. Keluarga ni nikmat, sahabat-sahabat sekalian. Tenang hati kita bila keluarga kita bahagia. Tenang hati. Boleh manfaat lebih luas lagi bila kita, keluarga kita ini keluarga yang bahagia. Sekarang yang berlaku adalah cabaran keluarga pandemik. Ada orang kata dah nak masuk endemik. Tak apalah tuan-puan, yang penting ujung dia tu demik. Pen ke N ke, tak apalah, lebih kurang. Ya, yang penting kita pernah melalui ujian daripada Allah Subhanahu wa taala hampir 2 tahun tuan-puan sekalian, yang tak terfikir pun dekat fikiran kita. Tak terfikir, ya, yang kita semua akan melalui pandemik ini tuan-puan sekalian. Semua berkurung dalam rumah, tak boleh keluar rumah pun kena saman, kena denda, ya, dan macam-macam, macam mana merebaknya virus tersebut
tuan-puan sekalian, yang menyaksikan jutaan penduduk dunia meninggal dunia. Tak terfikir. Ya, bukan orang jauh kadang-kadang yang meninggal dunia. Tengok tadi kata Hajah Siti, mak saya baru sebulan meninggal dunia asbab Covid. Kaum keluarga kita pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan virus ini. Dan macam-macam lagi rentetan daripada pandemik ini, sahabat-sahabat sekalian. Kita melaluinya bersama-sama. Lalu apa yang berlaku kepada keluarga kita? Ada tak yang nak kongsikan? Apa yang berlaku dekat keluarga kita? Ini fokus kita hari ini adalah keluarga. Ustazah nak tanya satu soalan kepada sahabat-sahabat semua yang mesti dijawab dengan sejujur-jujurnya. Tak payah jawab kuat-kuat, jawab je lah dalam mas tu. Ya, dengarlah kat diri sendiri kan. Ya, tak payah jawab kuat-kuat, tapi nak jujur. Soalannya adalah, selepas kita melalui pandemik COVID-19 ini, selama hampir 2 tahun, keluarga kita banyak kelebihan atau banyak kekurangan? Jangan jawab kuat-kuat. Ya, jawab sendiri, jawab. Keluarga kita tengok banyak kelebihan atau banyak kekurangan? Okey. Tuan-puan tahu tak, sahabat-sahabat semua, kalau kita tidak memuhasabah, tidak menilai, tidak koreksi keluarga kita, sahabat-sahabat sekalian, ibu-ibu sekalian, apakah ada orang lain yang berminat untuk menilai keluarga kita? Nak tengok apa dah jadi? Kurang yang banyak atau lebih yang banyak? Orang lain kalau datang kat rumah kita pun nak buat bancian je, nak banci penduduk. Tak ada sampai nak tengok apa yang berlaku kat dalam tu, tuan-puan sekalian. Banyak kelebihan atau banyak kekurangan? Lebih baik ataupun kurang baik? Kan lebih dengan kurang tadi kan? Lebih baik atau kurang baik? Kita dah melalui 2 tahun ni pandemik. Subhanallah, tuan-puan sekalian, mungkin sebelum ni tak ada kesempatan nak menilai anak-anak, nak mengamati, nak cermati akhlak anak-anak, ibadah anak-anak, akademik anak-anak. Agak-agak 2 tahun ni Allah bagi kesempatan tak? Kesempatan. Tapi kan sejujurnya lah ya, sahabat-sahabat semua, entah-entah ada cikgu anak ustazah kat sini. Kita kata anak kita duduk rumah dengan kita lagi senang nak tengok kan? Ya, kita kata tadi kan, betul tak? Tadi muslimat jawab macam tu tadi ya. Duduk ramai-ramai dengan anak-anak dalam rumah tu senang nak tengok pelajaran dia. Tapi hakikatnya sahabat-sahabat semua, ya, kita tak terbuat. Lagilah pening juga anak-anak nak menguruskan yang pembelajaran secara online. Tiap setengah jam kojot dan tidur. Ya, nasib baik tak mak aja yang buka video jawab soalan cikgu. Anak dah syahid. Tak tahulah anak ni dapat ke tak dapat sebenarnya ni, apa yang cikgu ajar ni sebenarnya. Ya, ini ustazah cakap cabaran anak-anak kita dari sudut pendidikan dia, akademik dia, ya, pelajaran dia di sekolah. Itu satu hal juga tuan-puan. Ya, tapi tak apa, kita nak lanjutkan dulu dengan soalan tadi. Sahabat-sahabat, tuan-puan sila jawab, apa yang berlaku dalam keluarga kita? Lebih banyak kurangnya atau lebih banyak lebihnya? Baik, marilah kita muhasabah secara jujur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala kelebihan yang ada. Ya, ini bukan bermakna ustazah membentangkan aspek yang negatif semata-mata. Tapi kita bercakap soal cabaran. Kita kena berani cakap tentang masalah. Betul tak puan-puan? Kena beranilah cakap pasal cabaran, pasal masalah. Kalau semua nak letak bawah kapet, macam mana kita nak berhadapan dengan realiti?
Ustazah juga mengambil ruang ini untuk muhasabah keluarga ustazah. Muslimin muslimat, apa yang berlaku kemungkinan banyak kurangnya. Ini cabaran. Paling tidak tuan-puan sekalian, keluarga kita mungkin berhadapan dengan kekurangan duit. Kekurangan duit ni adalah masalah ekonomi keluarga. Tuan-puan, 2 tahun ujian pandemik, kalau ada simpanan, orang masih boleh guna simpanan untuk 1 tahun atau 2 tahun. Tapi masuk pada tahun yang ketiga, tuan-puan sekalian, ini kalau kita tengok kajian-kajian ekonomi, sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita para pengkaji, mereka mengatakan sebenarnya fasa endemik itu memberikan cabaran yang besar dari sudut ekonomi. Sebab masa pandemik, tuan-puan, tengok ya, ada orang mungkin masih ada tabungan. Masa pandemik, bantuan-bantuan juga sangat banyak. Sama ada daripada kerajaan sendiri ataupun daripada NGO, masyarakat-masyarakat yang prihatin. Kan? Masa pandemik, orang lain tak buat kerja apa dah, tengok je siapa orang susah, tengok kat Facebook, dekat Instagram. Tapi bila melalui fasa endemik, dia berlaku perubahan. Semua orang pun dah kembali sibuk dah. Tabungan kita pun dah tak ada dah, tuan-puan sekalian. Mungkin dah sikit dah tabungan. Dan kita tidak boleh menafikan bahawa ekonomi adalah tulang belakang dalam sebuah kehidupan. Kalau ada yang kata, ustazah, sebutlah pasal akidah dulu. Ya, boleh sebut pasal akidah. Tapi sahabat-sahabat kita tak boleh juga menafikan bahawa bagaimana kefakiran, miskin itu berpotensi bawa orang jadi kufur. Dah tak tahu arah dah nak cari mana duit. Bayangkan sahabat-sahabat, berapa banyak sekolah swasta Islam yang menawarkan pengajian-pengajian yang memberikan pengukuhan kepada agama, berhadapan dengan masalah nak meneruskan operasi kerana mak ayah tak boleh bayar yuran. Berapa ramai anak-anak yang dikeluarkan daripada sekolah sebab apa? Saya tak boleh bayar yuran. Mana nak cari duit, ustaz? Dapat makan pakai kat rumah ni pun syukur dah, nak boleh hidup ni. Makna kata apa, tak apalah, duduk rumah je lah, nanti mak ajar. Kalau mak ajar, kalau ayah ajar. Yang tak sekolah, yang tercicir pun ada, tuan-puan. Ini sebab apa? Duit tadi, ekonomi tadi. Bahkan kalau hilang pertimbangan, tuan-puan sekalian, orang sanggup menggadaikan aifatun nafsi, kehormatan dirinya, semata-mata untuk duit. Bukan bermakna menggadaikan aifatun nafsi, bukan bermakna jadi pelacur kau ustazah, jadi GRO kau ustazah. Bukan sampai ke situ juga. Tapi tanda-tanda tu dah ada. Sebab nak jual barang, contohnya, tak kira lah terdedah part mana pun. Ada ke tak ada, tuan-puan? Ada. Dan berapa ramai yang memberikan alasan, ini pekerjaan saya nak cari duit. Awak nak tolong ke kalau saya tak ada duit? Nampak? Soal ekonomi tadi. Ini ustazah tulis ni banyak kurang ni. Ini baru kurang pertama, namanya kurang duit. Bila sebut kurang duit, ini berkait dengan ekonomi keluarga. Apa lagi yang kurang, sahabat-sahabat semua? Dia yang bertambah lemak. Yang tu ustazah dapati konsisten penambahannya. Kilogram tu insya-Allah duduk rumah je kan, yang tu tambah. Bagi sebahagian lah, Apa lagi yang kurang? Kedua adalah kurangnya kemesraan dan kasih sayang. Sebab sudah ada iliman bosan, jemu. Ustazah yang ustazah bentang ni, sahabat-sahabat, ini bukan kata
Ustazah mengigau dapat daripada mimpi ke apa kan. Ini ustazah rujuk kajian-kajian sahabat-sahabat kita di universiti sepanjang fasa pandemik. Banyak kajian, banyak grant yang dikeluarkan ya untuk kajian-kajian masyarakat, kekeluargaan, ya khusus untuk menguruskan ataupun menangani, membincangkan tentang ya pandemik. Termasuklah kajian dari sudut kekeluargaan. Kita kata duduk lama-lama dalam rumah ramai-ramai, makin bertambah kasih sayang. Ya, bagi sebahagian keluarga. Tapi bagi segelintir yang lain, bertambah kebosanan. Betul ke tak betul ni muslimat? Kok salah lah kajian ni kan ya? Manalah tahu kajian ni salah kan? Tak mesti terima. Itu ustazah tanya, betul ke tak betul? Akak bosan lah ke kak? Bosan kat siapa? Bosan lah. Ya, bosan ustazah, asyik lapar je lah rumah tu. Kita ni pinggan pagi tadi pun tak habis lagi basuh, dia dah lapar dah balik. Geram juga ya. Betul, dah 2 tahun macam tu tuan-puan sekalian. Sebab tu tanyalah masyarakat kita, nak lagi tak PKP berkurang balik? Ya Allah, ada yang sampai sebut waliyazubillah. Waliyazubillah. Janganlah balik semula. Tapi tidak ustazah nafikan ada orang sedang membina kebahagiaan, kemesraan, kasih sayang dengan duduk bersama-sama dalam keluarga. Sebab dulu kita tak sempat mungkin kan. Jadi bila Allah datangkan kesempatan tu, Masya Allah, ada sahabat-sahabat kita yang ambil peluang tersebut. Mereka sedang mengukuhkan kasih sayang dalam keluarga mereka. Alhamdulillah. Tapi bagi yang kurang, dah kurang mesra dah. Lebih mesra dengan handphone daripada mesra dengan mak ayah. Lebih mesra dengan kawan-kawan yang jauh daripada adik-beradik yang dekat. Ini satu hal juga, kurang kemesraan, kurang kasih sayang. Yang ketiga tuan-puan sekalian, kurang fokus. Kurang dah fokus, dah tak tahu dah apa benda sebenarnya nak cari nak hidup ni. Mengeluh saja. Ya, lepas PKP lepas PKP kan. Tak ada. Maknanya semangat pun dah tak ada dah. Alah, lepas ni PKP balik, dia cakap. Maknanya lepas ni susah balik. Semangat pun dah tak ada. Dia dah hilang, kurang fokus dia terhadap kehidupan. Masya Allah sahabat-sahabat, ada fokus kehidupan kita ni. Tak kira macam mana gelora gelombang yang berlaku dalam hidup, fokus jangan hilang. Fokus hidup jangan lari. Nanti kita akan bincangkan apa fokus dia ya. Ustazah untuk poin yang pertama ni nak beri gambaran kemungkinan ada kekurangan-kekurangan ini yang berlaku pada keluarga kita. Yang keempat, kurang penghayatan ilmu. Ya, kalau ada orang tu dia makin bertambah ilmu. Sebab kita pun tahu ya tuan-puan, Masya Allah, Subhanallah, majlis ilmu secara online, ya Allah, Masya Allah, terlalu banyak. Ya, sangat banyak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tetapi penghayatan terhadap ilmu itu tidak dapat dipastikan oleh yang berceramah. Tidak dapat dipastikan oleh orang jauh tuan-puan sekalian. Diri kita yang mendengar itulah diri kita sendiri. Kita hayati ataupun tidak ilmu tersebut. Bahkan sahabat-sahabat sekalian, mungkin berlaku kekurangan juga, kekurangan keprihatinan. Sebab ada pepatah Melayu mengatakan, alah bisa, tegal biasa. Dah tak prihatin pula dah. Ya, ada juga. Alah, biasalah sakit-sakit tu, dia kata. Ya, dekat ahli keluarga dia. Dah hilang pula, kurang pula keprihatinan dan sebagainya. Apa yang ustazah sebut ini sahabat-sahabat sekalian, ustazah nak berikan solusinya insya-Allah. Sekiranya itulah yang berlaku kepada tuan-tuan dan puan-puan, maka marilah kita lihat kepada solusinya yang telah dibawa oleh Islam, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan solusinya itu ustazah merujuk kepada surah Al-A'raf ayat yang ke-96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Ada dua solusi yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Sekiranya penduduk-penduduk kampung itu, penduduk-penduduk tempat itu, qaryah, mukim, daerah, negara, keluarga, semua sekali tuan-puan, amanu wattaqaw, dua perkara. Pertama, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin Allah uji kita dengan pandemik, semakin teguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita melihat kita tak ada daya upaya pun, semakin kita yakin dengan setiap yang kita baca, setiap yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin yakin. Betul lah Nabi kata ciri-ciri akhir zaman. Betul lah yang Allah sebut, yang Nabi sebut tentang fitnah ad-dajjal, al-masihud dajjal. Betul lah, semua betul lah. Betul lah hidup mati ni di tangan Allah. Bertambah iman. Kalau ada syarat yang pertama ini, sahabat-sahabat sekalian, kita melalui pandemik COVID-19, keluarga kita menjadi insan-insan yang bertambah teguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wattaqaw, bertambah ketakwaan kepada Allah. Bertambah takwa, cermat, hati-hati, takut. Jangan, benda tu haram, jangan buat. Ya, benda ni halal, kita buat. Benda ni wajib, mesti buat. Sempurnakan yang wajib. Benda ni sunat, segerakan buat supaya Allah cinta dekat kita. Ini orang bertakwa. Kalau ada dua ciri ni tuan-puan sekalian, dalam keadaan kita rasa, ustazah, keluarga saya banyak kekurangan lah, kurang duit, kurang ilmu, kurang penghayatan, kurang mesra, kurang kasih, kurang cinta, habis segala kurang. Tapi bila ada iman, ada takwa kepada Allah, apa janji Allah? Muslimat sekalian, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Nescaya kami akan bukakan, la fatahna alaihim, kami yakni Allah, ia akan bukakan kepada mereka barakatin, keberkatan, keberkahan, nikmat-nikmat yang berterusan, minas samai wal ardi, daripada langit turun, daripada bumi muncul. Masya Allah, subhanallah. Ya, bertali arus dari langit, dari bumi, tuan-puan sekalian, yang namanya kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah curahkan, Allah limpahkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, keluarga yang beriman dan bertakwa, ya, penduduk kampung yang beriman dan bertakwa, rakyat negara yang beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh.
Allah akan buka. Walakin, tetapi, ni penyakit lah ni ya. Tetapi apa dia? Kadzabu, ramai yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupa-rupanya pandemik COVID-19 tidak dapat membawa kita lah ya, kita contohnya tak jadi makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupa-rupanya pandemik yang berlaku menjadikan kita pencinta dunia. Sebab nampak peluang buat duit. Sebab nampak peluang, yang ini boleh, ni boleh. Bagus nampak peluang ya, peluang nak nampak duit ni, ekonomi nak ditingkatkan ni bagus. Tapi ingat tuan-puan, jangan jadi pencintanya. Jangan dibelenggu oleh harta dan kekayaan dan kemewahan. Jangan sampai hati kita ada cinta kepada harta dan dunia mengatasi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Jangan sampai iman dan takwa kita mudah-mudah saja tergadai hanya kerana apa? Kerana kecintaan kita kepada perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Walakin kadzabu, ramai yang mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah menimpakan azab itu tuan-puan sekalian dengan apa yang telah kita kerjakan. Sebab tu kita kena tengok macam mana keluarga kita hari ini. Masjid dah buka tuan-puan, takut ada yang tidur lagi yang dia ingat masjid tu tutup je lagi. Dah buka. Koklah anak kita ada lagi yang cakap kan, tak boleh Umi pergi masjid jemaah. Dia kata masjid tutup. Dia ngigau ke apa? Orang dah buka dah masjid. Ya, dah mengalu-alukan dah datang jemaah kat masjid. Tuan-puan pernah tengok tak solat subuh kat masjid berapa ramai sekarang? Padahal dah buka kan, boleh ya, jagalah SOP kan. Tapi masih banyak ruang-ruang kosong lagi. Mana dia orang yang selama ini pun banyak juga menuntut kan. Samalah tu, buka masjid. Dah buka dah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dah buka dah. Kita ada ke tak ada? Anak-anak lelaki kita kat mana? Suami kita solat kat mana? Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita kena tengok balik apa yang berlaku dalam keluarga kita. Solusi yang pertama yang Ustazah sebut pada pagi ini ialah iman dan taqwa. Allah akan berikan rawatan. Ya, Allah akan berikan ubat penawar kepada semua masalah kekurangan tadi. Namanya ialah kita perlukan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak barakah. Allahu Akbar. Rasanya makin kita berusia tuan-puan, makin maksud berusia tu, pengalaman hidup tu pun makin makin banyak lah kan ya. Nak compare kita masa umur 17 tahun dengan umur 70, banyak tak pengalaman 70? Banyak kan ya. Ini sejujurnya Ustazah cakap pada adik-adik yang muda-muda ya, anak-anak. Akhirnya kami benar-benar merasakan bahawa antara nikmat yang tidak boleh tidak kita nak, mesti ada nikmat tu adalah berkat. Bukan banyak. Bukan soal banyak. Betul saya cakap. Tuan-puan, duit 1 juta sekelip mata boleh habis. Kalau duit itu daripada sumber yang tidak diberkati, ya, cara penggunaan juga tidak diberkati, 1 juta sekelip mata. Dengan macam-macam cara Allah boleh ambil. Ya, tapi bila berkat, Masya Allah, Subhanallah, kita akan bertemu kembali dengan harta sedikit yang kita ada masa kat dunia. Kita jumpa balik, dia say hi kat kita masa kat akhirat. Kita jumpa balik. Ingat tak RM2 dulu masa lalu tabung Masjid Al-Khairiyah? Kebetulan masa tu awak lelap, kata dia. Ya, lama betapa tabung tu kat kita kan. Orang sebelah yang kejut kan. Itu semua akan diungkit balik, disebut balik. Kita tengok, kita jumpa benda tu dekat akhirat besok kerana nilai keberkahan.
Kita meninggal dunia, tuan-puan sekalian, tiba-tiba Allah perintahkan, Allah jemput pelawar, tawar kat kita, sila kamu naik syurga Firdaus. Lalu bertanya kepada Allah. Ini bukan ustazah buat cerita, ini hadis Nabi SAW. Bertanya pada Allah, anna lihaza, ya Allah, macam mana aku boleh naik tingkatan ni? Macam mana aku boleh begini sekali dapat? Lalu dijawab, bistighfari waladika laka. Kamu ada anak yang sentiasa memohonkan keampunan untuk kamu. Masya Allah, berkatnya anak tu. Tuan-puan, tak payah tunggu kita mati tengok masa kita hidup anak kita nak doa ke tak doa. Ya, lepas solat tengok anak yang tertib. Ya, tertib. Lepas solat wirid sikit, zikir sikit, istighfar, dan kita tengok dia berdoa. Nampak anak berdoa lepas solat, insya-Allah ada bahagian kita dalam tu. Insya-Allah. Tapi kalau langsung tak nampak anak kita tadah tangan, tak nampak anak kita berdoa, macam mana ada tak bahagian kita? Kebahagiaan kat mana? Sebab mungkin kita boleh bersangka baik, mungkin dia doa masa kat dalam kereta kot. Aduh, lagi senanglah doa lepas solat kan, ya, banding yang tengah sibuk-sibuk. Mungkin dia doa kat kita masa doa makan kot. Ada dengar orang doa makan? Ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Ada dengar? Tak ada. Marah orang nak makan tu panjang bona doa. Ya, simple-simple je doa nak makan ni. Jadi kita tengok ni masa kita hidup ni anak kita tak doa ke lepas solat? Agak-agak ada tak bahagian kita dalam doa tu? So kita kena tanya. Allah tunjukkan tuan-puan sekalian yang Nabi sebut tadi, sampaikan seorang ibu dan ayah diangkat darjatnya, naik syurga yang lebih tinggi, bistighfari waladika laka, anak kamu penuh keberkahan. Anak kamu, Allah pimpin hati dia, Allah pimpin akal dia, Allah pimpin hidup dia untuk menghargai ibu dan ayah dia. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Anak saleh bila sampai usia 40 tahun. Ya, inilah doanya. Bukan bermakna sebelum 40 tak boleh doa. Silakan. Tapi yang teruknya dah umur 40 pun tak doa macam ni. Dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Sehingga akhir ayat. Sahabat-sahabat muslimin muslimat boleh rujuk surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ini berkat anak kita tuan-puan, barakahnya anak. Kadang-kadang mak ayah kita baru meninggal sebulan 2, ya kita ingat tuan-puan. Ya, tapi kalau dah 10 tahun, dah 15 tahun, kadang-kadang ingat-ingat lupa. Suam-suam kuku. Dulu masa baru meninggal sebulan 2, hampir tiap-tiap lepas solat fardu kita akan hadiahkan, sedekahkan Al-Fatihah kepada mak ayah kita. Bahkan apa saja yang kita buat, kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampaikanlah pahala ini pada arwah mak dan ayah contoh. Ustazah hari tu minggu lepas pergi tengok tahfiz Madinatul Hufaz, ya, tuan-puan dekat sangat ni boleh datang ziarah lalu-lalu kat depan tu, ya. Tengok yang fasa kedua. Bila tengok tu, ya, makin mana pembinaan tu progresnya, insya-Allah menjelang Ramadan, insya-Allah siap. Ya, insya-Allah doakan, ya. Jadi bila tengok tu memang dah naik kat tingkat atas sekali tu berdoa, ya Allah, ini jariah ayahku. Ini jariah mak aku. Sebab kita ni tak jadi sesiapa pun, ya tuan-puan, kecuali ada banyak sebab juga. Ya, ada mak ayah, ada guru, kan? Allah bantu kita, Allah tolong kita dengan jalan-jalan tadi. Ya, jadi semua yang mengajar ustazah baca Quran
Guru pertama adalah mak. Guru pertama mak selama 12 tahun. Ustazah tak ada belajar Quran, tajwid ke apa dengan mana-mana guru yang lain. Selama 12 tahun hanya mak dan abah. Tarannum baru ada guru lain. Ya, ada almarhum dah, Tuan Guru Haji Saidin. Itu yang tarannum. Tapi untuk bacaan Quran, tajwid, baca Quran, khatam usia 6 tahun. Gigih mak tu kan, biiznillah khatam Quran 30 juzuk. Itu mak jadi guru. Jadi bila kita buat mahat tahfiz, yang kita nak jadikan generasi yang ada ni ahlul Quran, agak-agak jariah siapa kat situ? Mak dan ayah. Mak dan ayah, insya-Allah, semoga Allah menerimanya. Ya, sama kita juga tuan-puan. Kita nak anak-anak kita yang ada nilai keberkahan. Ingat pada kita, doakan kita. Akhlak dia, semuanya kita dapat pahala. Kita ajar dia adab masa dia kecil. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, apabila Allah memberikan keberkatan kepada kehidupan kita, selesailah masalah kekurangan-kekurangan tadi. Dah berkat. Cuma nak cari berkat tu macam mana? Keteguhan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketakwaan kita. Tuan-puan, jangan bawa masuk apa-apa yang haram dalam rumah kita. Ya, jangan bersarang apa-apa yang haram dalam rumah kita. Sebut bersarang takut sikit kan? Kita kalau sebut binatang-binatang yang menakutkan tu, kalau lah rupanya bersarang kat bawah tanah rumah kita tu, takut tak? Masya Allah, takut. Ustazah yang tanya pun takut dia. Tapi benda haram bersarang dalam rumah kita. Mungkin dilakukan oleh suami, isteri, anak-anak. Takut tuan-puan. Jangan dibiarkan, kena cegah. Dengan apa? Iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kena ambil peduli keluarga kita. Kita kena ambil peduli. Ini cabaran. Ya, makna jangan dibiarkan. Jangan hanya biar anak-anak duduk dalam bilik, ikutlah tak apa benda. Itulah kerja dia ustazah, dia cakap. Dia tengok laptop je. Kena tahu juga apa yang dia tengok. Kalau setidak-tidaknya kita bagi tazkirah pada anak-anak kita. Sentiasa dibekali keluarga kita dengan tazkirah ringkas. Meraihkan anak kita pun belajar, ya, kita semua ustazah, pesanan ustazah konsisten, tazkirah yang ringkas. Kalau dulu tuan-puan, kami macam memang ada waktu dia lah. Masa PKP semua dalam rumah kan, memanglah kita boleh buat betul-betul proper, lepas maghrib ke lepas subuh. Sekarang semua tu dah jadi, kadang-kadang ustazah keluar, ustaz keluar, anak keluar, masuk balik. Jadi masa bila tazkirah ringkas kami, apabila ada saja tiba-tiba ada saja kita terkumpul. Tiba-tiba kan terkumpul. Kadang-kadang jadi terkumpul tu kat mana? Meja makan. Kadang-kadang terkumpul tu kat mana? Ruang tamu. Dia tiba-tiba jadi terkumpul. Ada 3-4 orang. Tazkirah ringkas. Terus ambil kesempatan. Dan dah cakap awal-awal dengan anak-anak, Umi Abi memang nampak terkumpul je, kita terus buat tazkirah ringkas. Tak payah cakap lepas subuh ke, lepas maghrib ke, lepas isyak, tak. Asal terkumpul je sikit, terus. Okey, Abi ambil peluang 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So semua orang kena bersedia untuk dengar tazkirah ringkas tu pada bila-bila masa. Meraihkan kesibukan masing-masing, ya, pada fasa orang kata lepas fasa pandemik lah, ya, nak masuklah ke endemik ni, insya-Allah. Supaya tuan-puan sekalian, ya, kita dapat bersama-sama membentuk keteguhan iman dan ketakwaan dalam diri ahli keluarga kita. Kena takwa kepada Allah. Doa yang ustazah nak kongsikan dengan tuan-puan sekalian, memang sebagai manusia, sebagai hamba Allah, semua tak jadi kerana Allah tak tolong. Sebab tu mukhul ibadah ni, penghulu ibadah ni doa. Doa. Senjata kita doa.
Risau macam mana pun dengan segala cabaran, hati kita akan tenang sebab kita ada senjata. Apa dia? Silahul mu'min. Ad-du'a silahul mu'min. Doa ni banyak macam-macam tuan-puan, tapi yang Ustazah kongsi ni adalah doa-doa yang memang kita terasa sendiri bahawa dia cepat. Dia cepat memberikan, apa nak kata ya, rasa pada diri kita bila kita baca doa tu. Jadi sesuai dengan yang kita sebut tadi, ya, kekurangan-kekurangan yang berlaku dalam rumah tangga kita nak cuba atasi, maka doa yang sesuai sahabat-sahabat sekalian adalah doa ini insya-Allah, iaitu doa yang berbunyi Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina warda anna. Doa itu taklah panjang. Ustazah akan ulang balik. Boleh tak para muslimat ikut sekali? Boleh ya? InsyaAllah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina warda anna. Maksudnya, amin amin ya rabbal alamin, maksudnya adalah Allahumma zidna wa la tanqusna. Ya Allah, tambahilah kami, jangan kurangi kami. Tadi kita bincang bab tambah, bab lebih dan kurang kan? Ada doanya tuan-puan sekalian. Ya Allah, tambahilah kami, jangan kurangi kami. Wa akrimna wa la tuhinna. Muliakanlah kami, jangan hinakan kami. Allahu Akbar. Dah diajar oleh Nabi SAW untuk minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tina wa la tahrimna. Berilah terus kepada kami, jangan diharamkan kami, jangan terhalang. Wa athirna wa la tu'thir alaina. Ya Allah, lebihkanlah kami, utamakanlah kami, dahulukanlah kami, jangan dibelakangkan kami, jangan diabaikan kami, jangan dibiarkan kami. Wardina warda anna. Dan redalah kepada kami, dan redalah kami kepada Allah. Kita tengok ya makna wardina. Wardina tuan-puan sekalian, ai ij'alna radina bima qadaita lana. Jadikanlah kami redha dengan apa jua yang engkau tetapkan kepada kami. Itu makna wardina. Maknanya, ya Allah, jadikanlah kami redha dengan segala-galanya. Wardi anna, itu maknanya, ya Allah, redhalah kepada kami. Jadi bila sebut wardina, maknanya kita redha dengan ketentuan Allah. Wardi anna, maksudnya Allah redha dengan kita. Agak-agak sempurna tak doa ni sahabat-sahabat semua? Ya, dan sifat berdoa ni tuan-puan sekalian, ini tips ya sebagai seorang isteri dan ibu. Sifat berdoa ni bagi ustazah memang sentiasa. Itulah namanya senjata. Boleh tak tuan-puan senjata ni letak kat dalam, kat gerobok, kat stor, jumpa dengan musuh, teringatlah tinggal pedang kita kat dalam stor. Yang namanya senjata ni kena bawa selalu. Ya, yang lepas solat, yang masa qiyam mungkin kita bangun, ya, itu memang lebih khusus lah kan. Itu macam itu dia punya main dia lah.
waktu-waktu yang sangat mustajab. Tapi dalam waktu-waktu harian ni tuan-puan sekalian, ini pengukuhan. Pengukuhan, kita tak nak ketenangan kita tu hilang. Kita tak nak kita gelisah. Doa. Nampak kekurangan pada akhlak anak kita, pada sikap kita ataupun keluarga kita, langsung kita doa, Allahumma zidna wala tanqusna. Ya Allah, tambahi ya Allah, jangan kurangkan. Dapat harta, dapat nikmat, dapat apa-apalah nikmat yang kita suka, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita kata Rabbi zidna wala tanqusna. Nampak orang lain dapat nikmat, kita rasa lah mak dia je dapat nikmat, kita tak ada, tak payah risau. Rabbi zidna wala tanqusna. Ya Allah, tambahi kami juga, ya Allah, jangan kurangkan. Lega hati, lega. Bahkan ini boleh merawat penyakit dengki dan sebagainya. Betul, tuan-puan, kalau nampak orang lain lebih pada kita, kita ada doa minta kelebihan. Rabbi zidna wala tanqusna. Kena kecam, wa akrimna wala tuhinna. Wahai Allah, muliakan kami, jangan hinakan kami. Ikutlah dia orang nak kecam pun, kalau Allah tak nak hina kita, kita tak hina juga. Sebab yang menghinakan, yang memuliakan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tak nak bagi kita apa-apa, masa bagi bantuan, tengok-tengok nama kita tak tersenarai, kecil ke hati, sakit ke hati, nak rawat, wa'tina wala tuhrimna. Wahai Allah, bagilah ke aku, jangan halang ya Allah, jangan haramkan aku. Subhanallah tuan-puan sekalian, doa ni pendek ringkas tapi sangat menenangkan jiwa. Dan doa ini sahabat-sahabat sekalian, Nabi kerap baca ketika mana turunnya wahyu. Turun wahyu, Nabi kerap baca doa ni. Termasuklah kalau kita tengok dalam kitab tafsir, tuan-puan sekalian, ya, Nabi kerap baca doa ini. Termasuk Nabi pernah baca doa ni, tuan-puan sekalian, ketika mana turunnya ayat qad aflahal mu'minun, surah al-mu'minun. Ya, lalu diikuti dengan Nabi baca doa ni, ataupun Nabi baca doa ni dan diikuti dengan Nabi baca qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini memang senjata kita ya, ibu-ibu, para muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Doa yang kita boleh kongsikan hari ini supaya Allah mengurniakan kepada kita penambahan. Ada kekurangan yang berlaku dalam keluarga kita akan dibaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, muslimin muslimat sekalian, cabaran pandemik ataupun cabaran masa kini ialah kita kehilangan fokus. Ini yang Ustazah cakap tadi kan, hilang fokus. Hilang fokus ni soalan dia senang, dia tanya sebenarnya nak apa? Nak apa? Bila hilang fokus, apa yang berlaku adalah kelalaian, kesibukan, kejahilan. Sebab hilang fokus. Dia hilang fokus tu bukan bermakna biar-biar macam tu je. Dia akan ada benda lain yang menimpa kita. Ya, bila hilang fokus ni jadi lalai. Bila hilang fokus ni jadi semakin jahil. Bila hilang fokus ni jadi tidak amanah dengan tanggungjawab. Hilang fokus. Suruh anak kita yang sulung, katalah anak tu umur 15 tahun, bawa adik pergi pasar tani kat Greenwood pagi-pagi. Jaga elok-elok adik ni. Kalau hilang fokus jadi macam mana? Hilang adik tu sekarang. Ya? Ini akibatnya kelalaian tanggungjawab tu kerana hilang fokus. Anak kita mungkin hilang fokus, tuan-puan, dia dah tak perasan ni mak dia ni ada hak yang dia kena berikan kepada mak dia. Betul tak? Ada anak-anak, tuan-puan, ini sebagai contoh. Nanti kita buatlah contoh yang lain juga, isteri, suami kan, ambil anak-anak ni hilang fokus. Fokus sebagai anak apa dia? Mentaati ibu bapa. Dah tengok hari-hari mak tu, ya, dah terkurung PKP 2 tahun, hilang fokus. Bahawa kita diperintahkan oleh Allah untuk berlaku ihsan kepada mak ayah kita. Dah biasa sangat tengok TV sesama dengan mak, terbahak-bahak, tergelak-gelak. Lama-lama lupa pula yang sebenarnya kita ni kena menyantuni mak kita ini dengan hak dia sebagai seorang ibu. Bi ihsan. Dengan ihsan. Bukan buat macam kawan.
Ya, boleh nak marah-marah, boleh nak boikot, boleh nak merajuk. Bukan, tu mak. Betul tak tuan-puan? Alhamdulillah, ustazah juga, ya tuan-puan, meraihkan bahawa pada satu peringkat anak-anak tu kena jadi macam kawan dengan kita. Dan alhamdulillah, ustazah dengan anak-anak perempuan juga, bahkan anak laki-laki tu memang macam kawan. Tapi ada batas dia. Ya, bukan bermakna seperti kawan sehingga kita lupa bahawa mak ayah kita ini kita kena perlakukan wabil walidaini ihsana. Bukan kawan. Kalaupun mak tu ya baik apa semua melayan kita, tapi ni mak, ni ayah. Ada tertib, ada adab, ada hukum hakam. Ya, bukan kita buat sesuka hati kita. Tapi boleh jadi kerana kehilangan fokus tadi, kita tak perasan dah. Ya, kita keluar masuk rumah pun dah tak ada adab dengan mak ayah kita. Adab ni kena jaga tuan-puan sekalian. Ini keberkahan sebagai seorang anak. Takkanlah anak kita umur 20 tahun, ya, kerana dah umur 20 tahun, dah umur 17-18 tahun, maka dia boleh saja keluar masuk rumah, tak peduli pun dengan mak ayah. Kita yang umur 50 ni pun, betul tak tuan-puan? Dengan mak ayah kita peduli tak? Peduli. Ya, balik kampung, ustazah nak pergi Bandar Bahau, Pekan Bahau tu tuan-puan, cari dulu mana mak, cakap dengan mak, jangan hilang macam tu saja. Ini umur 50 ni. Belum 46. Belum 50. Ya, air lahir pun tak lama dah ni. Ya, ustazah terima hadiah awal. Ya, 21 hari bulan 12 tahun 75. Sama. 21 bulan 12 tahun 75. Berapa dah umur? 47. 47, ya. Pengurangan kan. Dah kira dah tua tuan-puan, tapi ada mak ayah kita. Mak ayah, adab kena jaga. Ya, tak hilanglah fokus tu kan, alhamdulillah. Ini fokus, jangan seronok-seronok apa segala macam. Koklah depan rumah tu pokok durian dulu. Balik kampung tengok durian, tengok rambutan dulu, hilang fokus. Mak mana mak? Cari mak dulu, cari ayah dulu. Ini wallahu alam, mungkin ada orang kata alah ustazah tu zaman-zaman dulu. Tapi ustazah berpegang, siapa letakkan kedudukan mak ayah daripada tempat yang baik dalam hidup dia, Allah takkan sia-siakan dia. Jangan dulukan pokok rambutan, jangan dulukan apa segala macam yang kat depan tu. Ini berburak-burak pula dengan adik-beradik lain. Mak kita menegur, balik anak mak ni. Aduh, itu pada ustazah sangat tak cantik akhlak, sangat tak cantik. Cari mana mak ayah kita, biar dia tahu kita balik. Ya, tak apalah kalau duduk serumah dengan mak ayah ke apa. Ya anak-anak, itu adab kita ajar. Ya, balik tengok, nampak mak ayah, tegur, cari, salam nak keluar, bagi tahu nak ke mana. Bukan soal saya dah besar. Kalau saya dah besar, ini yang besar. Betul tak? Kita ni lah yang besar ni. Bukan setakat besar, tua lagi. Tapi ini bukan soal dah besar tuan-puan sekalian. Adab. Kita tidak hilang fokus kan, insya-Allah, dengan mak ayah kita. Bila hilang fokus tuan-puan, itulah apa taknya handphone je memanjang kat tangan, main game. Kalau mak tak bercakap lain cerita, mak bercakap pun tak boleh pandang muka mak, muka ayah. Ini cabaran tuan-puan nak ke generasi akan datang, generasi yang tidak mempedulikan orang yang melahirkan dia. Kalau yang melahirkan pun tak peduli, apa jaminan tuan-puan dia akan menjadi orang yang peduli kepada nasib orang lain? Tak ada jaminan. Yang melahirkan pun tak ambil kisah. Betul tak sahabat-sahabat? Jadi sebab itu fokus ni adalah perkara yang menjadi cabaran kepada kita. Kita kehilangan fokus, tak tahu apa yang kita nak cari dalam hidup. Dan untuk meluruskan fokus tersebut, ustazah nak bawa sahabat-sahabat sekalian untuk mengamati satu pesanan Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Sebenarnya ini adalah satu pesanan yang membantu kita untuk tidak kehilangan fokus. Tak kira apa yang berlaku dalam hidup kita, muslimin muslimat.
Ya, setiap kita ni ada ujian masing-masing. Jangan hanya menari dengan ujian tapi fokusnya hilang. Kita ni bukan main menari-nari lah ikut ujian tu kan, merentak-rentak, melompat-lompat lah ikut ujian tu. Macam-macam lah pencak silat kita ikut ujian tu. Tapi kita dah keluar daripada track yang sebenarnya. Jangan macam tu, itu salah faham. Ujian adalah untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk menjatuhkan kita. Itu husnuzan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pesanan Nabi SAW pada Muaz bin Jabal, iaitu jangan kamu tinggalkan tiap-tiap lepas solat yang fardu untuk kamu memohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini fokus kita. 3 perkara. Apa dia? Untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak gangguan datang dekat hati kita. Gangguan masuk daripada mata kita, telinga kita, yang kadang-kadang menyebabkan kita terlupa untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sangat benda masuk kat kepala, kat mata, kat telinga. Kita juga yang bawa masuk. Kita juga yang tengok, kita juga yang dengar. Sudahnya yang tergugat apa dia? Zikrullah. Senang je tuan-puan sekalian kita fokus ni bukanlah susah sangat. Kadang-kadang ada orang dilekakan dengan masalah hidup. Masalah hidup tapi tak kembali pada Allah. Duk merungut. Allah bagi sakit contoh. Sakit yang menyebabkan orang kata apa? Kalau Negeri Sembilan tu dia kata berkelolong mencari ubat. Berkelolong berkelintau, banyaklah. Kita tak faham pun tapi kita dengar bunyi L banyak-banyak tu kita boleh bayang macam mana maksud dia. Berkelintau, berkelolong cari ubat. Tapi tidak mencari Allah yang Maha menyembuhkan. Betul tak tuan-puan? Bomoh berapa orang tak? Berapa orang dah bomoh jumpa? 14 orang. Macam-macam bangsa. Siam, Melayu, Cina, semua cari. Tapi yang memberi penyakit, yang menyembuhkan, kita tak cari. Itu maknanya apa? Dilekakan dengan penyakit. Sama lalai macam orang berhibur juga tu. Maknanya hilang fokus untuk zikrullah. Apa saja tuan-puan, masalah anak, masalah suami, masalah keluarga, masalah ekonomi, mengantarkan kita untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nampak macam kita ni tak banyak ingat Allah, sudahnya asyik ingat orang je. Timah tak tahu lagi cerita aku ni. Leha dah tahu. Siapa lagi kan Cik Nak tahu, Munah tahu, Timah belum. Nelpon Timah pula sejam. Agak-agak betul ke tak betul cara kita tu tuan-puan? Tak. Sebab tu kan jujur saya cakap muslimin muslimat, ujian ni memang selalu ada. Bila Allah sayang, lagi banyak ujian. Tapi sebenarnya Allah nak bawa kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah nak ngadu-ngadu, nak meluah-luah, boleh nak ngadu, nak luah, tapi akan sampai pada satu tahap tuan-puan, tak ada selera nak luah kat orang. Tak ada selera nak cakap dengan orang. Tak payah. Hasbunallah, ni'mal wakil wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah. Masalah anak kita, Allah yang Maha mengetahui. Boleh nak bincang dengan sekolah, dengan guru, itu ikhtiar. Tapi bukan kita mengadu-ngadu. Bincang elok-elok. Mengadu dengan Allah. Ya Allah, anakku adalah hamba-Mu. Aku ni maknya saja. Tapi dia adalah hamba-Mu, ya Allah. Innaka, dan Engkau adalah Al-Hadi, yang Maha memberi hidayah. Aku tak boleh bagi hidayah ke anak aku. Maka mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagi hidayah pada anak kita. Kita akan nampak tuan-puan progres tu. Betul tak? Kita akan nampak. Rajin-rajinlah berdoa. Jadi kembali kepada doa tadi, fokus yang pertama adalah zikrullah. Sebenarnya nak suruh kita banyak ingat Allah. Apa yang kita tengok sekarang lagilah zaman media sosial kan, teknologi terlalu hebat. Kita boleh manfaatkan untuk jalan yang baik, silakan, tapi jangan hilang fokus.
Ya, kalau tak, masukkan dalam fikiran kita, mata telinga kita terlampau banyak. Kalau dulu kita tak tahu pun apa yang orang lain lakukan, kecuali kalau kita nampak. Kita tak tahu dalam rumah orang tu, kita tak tahu percutian orang tu, kita tak tahu apa yang orang tu ada. Sekarang semua benda kita boleh tahu. Ya, apa yang dia ada, nikmat yang dia ada dalam rumah dia, ke mana dia pergi. Tuan-puan, itu masukkan pada kepala kita melalui mata dan telinga. Agak-agak apakah dia masuk begitu saja? Tak, dia cari hati. Dia cari hati kita. Boleh jadi hati jadi dengki, busuk hati, lisan pun sudahnya banyak mencerca. Ya, tengok zaman hari ni tuan-puan, cercaan terlalu mudah. Dengan mulut takut nak cakap, tapi kalau kita komen dekat dalam media sosial, itu boleh pakai fake account. Tapi Allah tahu tak fake tu? Allah Maha mengetahui. Alim, Dia Maha mengetahui segala-galanya. Penuh otak kita ni tuan-puan. Image ni, berapa banyak image kita masukkan? Image Quran ada tak? Kurang. Yang banyak masuk image apa? Dunia. Kalau itulah banyak image-nya, ceritanya, gosipnya, agak-agak macam mana hati kita tuan-puan? Macam mana hati kita? Lalai. Kita lebih banyak ingat urusan orang lain yang tak ada kaitan dengan kita berbanding dengan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam satu hadis yang lain Nabi sebut, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Antara tanda kualiti Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan benda tak ada kaitan dengan diri dia. Kita apa-apa kita tengok, apa-apa kita dengar, tolong cek hati kita jadi macam mana. Kalau semakin bertambah kebaikan, semakin dekat dengan Allah, semakin tawaduk, semakin nak bersihkan hati, silakan, itu benda baik insya-Allah. Tapi kalau kita semak-semak, tak ada apa pun, hanya bertambah dengki je, hanya bertambah rasa tak cukup je, hanya bertambah haloba je, hanya bertambah kedekut je, ada sesuatu yang mungkin kita kena tengok balik. Yang kita tengok tu tak bagus, yang kita dengar tu tak bagus, atau lingkungan kita tidak bagus. Kena fokus sahabat-sahabat sekalian. Pencuri hati kita ni syaitan. Dia nak curi hati kita. Samalah anak-anak, keluarga semua. Ya, fokus kita zikrullah, ingat pada Allah. Dan yang kedua, fokus kita adalah syukurullah, iaitu mensyukuri Allah. Bila sebut mensyukuri Allah, kita terfokus kepada melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat Allah bagi. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkanlah nikmat tu pada jalan yang baik. Jadilah manusia yang bahagia. Bahagia mak, bahagia ayah, insya-Allah anak-anak juga bahagia. Insya-Allah keluarga juga bahagia. Ya, dan yang ketiga adalah husni ibadatik, memperelokkan ibadah kepada Allah. Termasuk dalam memperelokkan ibadah kepada Allah, apa saja yang Allah perintahkan. Kena buat baik dengan mak ayah, suami kena bagi nafkah pada anak isteri yang halal, isteri kena taat pada suami. Semua itu dalam kerangka kita memperelokkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus. Yang jadi serabut ketika mana kita hilang fokus. Tu je sebab serabut. Serabutlah, ya, fokus dah hilang. Bila kita fokus balik, insya-Allah semuanya baik-baik sahaja. Itu antara besar sangat hikmah Nabi pesan setiap lepas solat diikuti dengan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan lari fokus. Ya. Dan insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, ketika mana kita dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ia terarah fokus kita tadi, ustazah percaya apa jua bentuk cabaran yang datang, kita dapat laluinya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cabaran ni memang banyaklah kalau kita nak ulaskan masa 1 jam. Cabaran ilmu pengetahuannya, ya, tapi dengan fokus tadi kita tahu nak memperelokkan ibadah. Termasuk kita nak memperelokkan akhlak yang ada pada keluarga kita. Akhlak.
Tengok balik anak-anak, suami isteri macam mana akhlaknya. Ya, sebab akhlak inilah yang menjadi timbangan yang berat di akhirat besok. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, bila kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan taufik dan hidayah, Ustazah percaya perjalanan kita untuk menempuh cabaran-cabaran itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustazah akhirinya, ya tuan-puan sekalian, dengan satu kisah bagaimana cantiknya akhlak yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni memang kena fokus nak cantikkan akhlak ahli keluarga kita. Ya, tengok aja. Itu cerita lain lah cara dia tu kan, ya. Kena ada pengajian yang lain. Bagaimana nak mencantikkan akhlak keluarga kita. Daripada muka tu kena manis tuan-puan, ya, sampai kepada tutur kata, kepada hati dan sebagainya, ya. Sebab musuh-musuh Islam dia nak merosakkan akhlak umat Islam. Ya, kita jangan lupa tu, ya, cabaran hari ni punyalah senangnya musuh-musuh agama Allah ni, ya, nak menjatuhkan umat Islam, nak merosakkan umat Islam sebab dia ada semua platform. Platform tu masuk dalam rumah kita. Yang dia nak rosakkan apa dia? Akhlak. Akidah, syariat, akhlak. Akhlak tu kalau kita kaji dalam ketamadunan tuan-puan, antara sebab kenapa tamadun tu tinggi, tamadun Islam tu kan tinggi, maknanya pencapaian dia pada satu ketika tu kerana akhlak yang ada pada umatnya. Runtuh kenapa? Akhlak dah merosot. Sama anak-anak keluarga kita juga. Ya, jadi Ustazah nak bawa satu contoh bagaimana hebatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini tentang Zaid bin Su'nah, ya, di mana sebelum dia Islam tuan-puan sekalian, Nabi ada meminjam ataupun adalah sesuatu yang Nabi pinjam, ya, yang Nabi berjanji dengan dia untuk bayar semula. Tamar ke macam itulah, ya. Tetapi Zaid telah datang pada hari yang belum lagi sampai hari dijanjikan. Contoh janji hari Isnin, Jumaat sampai dah dia. Sampai-sampai hari itu pula, adalah hari itu bukan hari yang dijanjikan. Langsung-langsung saja dia pegang hujung baju Nabi SAW dan dia angkat sampai ke tengkuk Nabi. Padahal ni Nabi, ya, Nabi SAW, ya Allah. Boleh dia angkat hujung baju tu naik ke tengkuknya. Dan dengan bengis Zaid berkata, "Tidakkah engkau mahu menunaikan hak aku? Ya, sesungguhnya Bani Abdul Muttalib ni memang lambat bayar hutang dan memang Bani Abdul Muttalib ni puak-puak mungkir janji." Oi, kita kalau kena orang cakap macam tu depan orang ramai tu tuan-puan, depan sahabat-sahabat yang lain. Bukan mulut je yang jahat Zaid cakap, tindakan. Malu kalau orang angkat, tarik kita punya collar baju, tudung kita sampai terangkat. Itu aib tu. Maknanya kita akan rasa macam tu kan, ya. Agak-agak macam mana kita akan bereaksi untuk pertahankan diri kita? Macam mana agaknya? Oh ya Allah, ya, tak kawan, tak nak kawan, kita kata kan. Itu memang tak kawan sampai mati, tak kawan tu. Ya, itu yang berlaku, dilakukan oleh Zaid kepada Nabi SAW. Padahal belum sampai waktu kan dia dah datang dah tuntut. Sayyidina Umar Al-Khattab yang ada pada waktu itu tuan-puan sekalian, ya, apa Sayyidina Umar kata, "Wahai musuh Allah, berani kau cakap macam tu pada Nabi SAW dengan perbuatan yang kau lakukan itu. Demi Allah, kalaulah tidak kerana aku ditegah daripada melakukan perkara terlarang, sudah tentu aku pancung kepala kau dengan pedang ni." Itu makan dia kan. Dah buat kurang ajar, biadab dengan Nabi SAW. Sayyidina Umar angkat pedang. Kalau tak kerana ditegah perbuatan nak bunuh orang ni, aku pancung kepala kau dengan pedang ni. Tetapi akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW
Nabi senyum pandang Saidina Umar, Nabi pandang dengan mesra, Nabi pandang dengan bagi isyarat supaya cool down kan ya kepada Saidina Umar, dan Nabi mengatakan kepada Saidina Umar, ana wa huwa kunna ahwaju ila ghairi hadha minka ya Umar. Maksud dia, aku ni Umar dengan dia ni, si Zaid tu, sebenarnya kami berdua ni memerlukan yang lain daripada kamu wahai Umar. Bukan perlu kamu marah-marah macam ni, angkat-angkat pedang. An ta'murani bihusnil ada wa ta'murahu bihusnit tiba'ah. Sebenarnya yang aku perlukan, Nabi kata, supaya kau nasihatlah aku supaya menunaikan tanggungjawab bayar hutang tu pada aku, dan kau nasihat dia pula supaya mintalah dengan cara yang baik. Macam tu je Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi boleh kata Saidina Umar, aku ni perlu nasihat, kau patut perintahkan aku supaya buat baik, bagi apa yang dia nak, dan dia pun buat baik, minta cara yang baik. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Saidina Umar, izhab ya Umar faqdihi haqqahu wa zidhu 20 sa'an makana ma ra'tah. Sekarang Saidina Umar, kamu pergilah ambil tamar tu, bagilah pada dia yang dia nak tu, yang kita nak bagi hak dia tu, bagi, dan tambah wazidhu 20 sa'an, dan tambah lagi 20 cupak ganti tengkingan kamu pada dia. Tengking tu ganti 20 cupak. Baiknya, Masya Allah, Subhanallah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Saidina Umar pun buatlah. Yang hak dia dipulangkan, dia maknanya bayar balik. Lepas tu tambah pula 20 cupak, sebab tadi aku tengking kamu. Tengking tu pun Nabi suruh bayar. Kamu tidak berhak tengking dia, patutnya kamu nasihatkan dia supaya minta cara baik. Bukan sampai angkat-angkat pedang kan. Lalu kata Zaid, tuan-puan sekalian, lepas pada diberikan apa yang Nabi perintah, Zaid kata apa? Ya Umar, kullu alamatin nubuwah qad araftuha fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina nazartu ilaih illa tnataini lam ukhbirhuma. Wahai Umar, semua alamat-alamat kenabian itu aku sebenarnya tahu ada pada Nabi ni semenjak aku pandang Nabi. Masya Allah ya, pandang tu pun tahu lain macam tuan-puan ya. Tapi ada dua perkara aku tak beritahu kat kau, iaitu yasbiqu hilmuhu jahlahu wa la taziduhu shiddatal jahli alaihi illa hilma. Ya, iaitu Nabi SAW, maknanya tanda nubuah itu adalah lebih nampak ya soal hilim, maknanya kesopanan, adab, kemuliaan ya, dan tidak bertambah kejahilan orang kepadanya, kecuali akan bertambah juga kesantunannya kepada orang itu. Faqad ikhbartuhu bihima fashhad ya Umar. Aku dah cakap dengan kau ya Umar, maka sekarang kau jadi saksi. Anni qad raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Langsung masuk Islam. Maka wahai Umar, aku nak kau saksikan, aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan juga Nabi SAW ya Nabi Rasul yang menjadi ikutanku. Maka sejarah melakarkan seluruh keluarga Zaid bin Su'nah ini ya masuk Islam, tuan-puan sekalian, kecuali ada seorang katanya yang dah tua nyanyuk, dah tak faham, dah tak pandai dah. Yang lain masuk Islam. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, bila kita nak bawa keluarga kita supaya terus berakhlak dengan akhlak mahmudah, percayalah kebaikan itu dunia dan akhirat ia akan datang mencurah-curah kepada keluarga kita. Kebaikan yang tak mampu saya nak ungkaplah tuan-tuan. Ya, keberkahan yang tak mampu nak kita cakap. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Maka sahabat-sahabat sekalian, yang Ustazah berhenti setakat ini, minta maaf salah silap, kekurangan, kelemahan ya dalam perkongsian kita pada pagi ini.
Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah.